matlamat dia adalah dunia. Tapi bila ada Al-Quran, Al-Quran akan bagi tahu kat dia apa dia? Matlamat kamu ialah akhirat. Tapi sayangnya, yang lagi apa dia? Kita kata kita mengaji daripada kecil. Tapi sayangnya apa dia? Tetap tak nampak. Dia belajar Quran, tapi dia tak nampak kerja apa dia kena buat dengan Quran. Macam kalau kita buat satu program, nak lahirkan player-player bola contohnya. Buat akademi bola kan. Kita pun hantarlah, seorang bapa tu hantar nak dia masuk akademi bola. Dalam akademi bola tu agak-agak belajar buat apa? Sepak bola, kalau keeper tangkap bola. Tiap-tiap hari dia hantar training untuk sepak bola, tangkap bola. Apa harapan ayah dia tu? Supaya boleh-boleh jadi apa? Santok Sing ke? Santok Sing pula. Jadi apa? Muhtadahari dia kata. Nak jadi muhtadahari. Tapi bila anak dia tu dah umur 20 lebih, main hoki. 15 tahun dia ajar untuk main bola, tiba-tiba dia main hoki. Betul ke cara macam tu anak dia tu? Maksudnya tak mencapai kan dia punya apa? Matlamat tadi tu. Bukan suruh pergi hantar main bola tu, nak bagi contoh je. Ataupun apa dia harap anak dia tu jadi makin sihat ke, tapi lepas habis dia akademi, duduk rumah tidur je. Tak nampak macam aktif budak main sukan pun. Jadi tak mencapai matlamat dia. Jadi macam itulah kita baca Quran dah, belajar Quran, baca Quran, khatam. Nanti tak bulan puasa khatam lagi. Lepas tu kita dengar lagi kuliah. Lepas tu tak buat apa-apa. Macam itulah tadi tu lebih kurang. Cuma kita kata macam tadilah, dapat fadilat lah. Tak kata baca Quran itu tak faham, tak dapat pahala. Dapat juga pahala. Cuma apa, sekadar itu. Kan rugi sikit lagi untuk dia pergi kepada lebih jauh lagi dia boleh dapat. So sepatutnya bila belajar Quran, membersihkan jiwanya daripada apa dia? Daripada kecintaan dunia dia. Nampak yang besar adalah akhirat. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bila sahabat-sahabat Nabi ni dah bersih jiwa dia, Nabi suruh buat apa pun mereka taat. Mereka pergi berjihad. Itu yang maksud wa yu'allimuhumul kitab tu. Nabi ajar macam mana nak apply Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan. Dia bukan belajar sahaja tapi kena apply. Betul Allah kata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Ini perubahan. Tak mustahil kita boleh buat perubahan. Allah bagi tahu apa dia? Mereka ni dulu benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi pada sesat yang nyata tu jadi orang yang mendapat petunjuk, berubah 360 darjah. Betul ke 360 darjah? Ke 180 darjah selalu sebut? 360 darjah macam pergi tempat tadi balik ya? Kan? Daripada terbalik macam ni, dah tegak dah jalan dia. Daripada sahabat-sahabat Nabi ini jalan di jurang-jurang neraka, mereka berjalan menuju ke syurga. Itu perubahan. So tak mustahil kita boleh ubah jiwa kita, masyarakat kita ini kepada cintakan Quran. Sebab apa? Allah dah rakam dalam Quran dah. Apa yang Nabi buat? Nabi buat ialah Nabi mengajar mereka Al-Quran. Jadi itu je lah cara dia kita nak buat. Lepas dah ajar Quran, dah betul fikiran dia, baru kita bekerja sama-sama dengan lebih hebat lagi. Barulah kita nampak pahala-pahala yang kita nak belanjakan daripada wang ringgit kita. Tapi kalau belajar hanya tentang dunia, dunia suruh buat apa? Belajar dunia suruh buat apa? Nanti kawan call. Sekarang dah jadi ejen ni dah. Nak melabur kat saya tak? Dunia suruh buat apa? Menyimpan. Akhirat suruh buat apa? Belanja. Jadi itulah dia, perbezaan fikiran. Corak berfikir bila betul kita gunakan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kalau tidak, jadi sama macam orang-orang Quraisy dulu. Mereka tak percaya tentang hari kiamat. Kalau kita pula bukan tak percaya, percaya dah. Tapi tak guna betul-betul, tak yakin sangat. Kalau kita betul-betul percaya, sanggup belajar Quran sungguh-sungguh, infak fisabilillah, beramal dengan amal yang soleh. Itu yang dimaksudkan tadi. Okey, jadi kita berhenti situ dulu insya-Allah. Kemudian nanti Allah akan ceritakan kepada kita supaya kita ni terbentuk lagi fikiran. Allah cerita tentang bila kita saat mati nanti bagaimana. Kemudian bila dibangkitkan di akhirat tu bagaimana. Melihat bila kita dah betul-betul di hadapan Allah nanti, barulah waktu tu nak tunduk kepada Allah dah tak sempat lagi dah. Waktu tak ada peluang untuk kita nak kembali sekali lagi untuk nak menggunakan alat makrifah ini supaya menjadi insan yang beriman kepada Allah. Jadi kita doa kepada Allah agar Allah bagi kita taufik untuk kita nak melaksanakan.
apa yang kita sama-sama pelajari daripada surah As-Sajadah ini. Wallahu a'lam, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Ya, cikgu Haji. Apa yang kita? Susunan ni. Okey. Tuan Haji Afifi tanya, dalam Quran yang kita baca tadi, Allah sebut pendengaran, penglihatan dan juga hati. Ini dalam surah Sajadah. Ini dalam surah 32 tadilah. Kalau kita perhatikan, Allah sebut dulu pendengaran, lepas tu penglihatan, lepas tu hati. Haji Afifi kata apa signifikan dari segi susunan. So, kalau peringkat awal, bila Allah cerita tentang penciptaan, Allah akan susun macam ni. Pendengaran dulu, lepas tu penglihatan, lepas tu hati. Bila Allah cerita tentang azab, Allah terbalikkan, hati dulu. Apa maksud dia? Satu, bila kita lahir, yang ni yang berfungsi dulu. Pendengaran. Baby pun walaupun dia belum boleh berfikir, tapi dalam perut ibunya dia dah boleh mendengar dah. Tapi kesan dia diazab tu kerana apa dia? Kesan dia kerana hati yang tak takut. Sebab tu dalam surah yang ni tadi kita baca Ji, dia mula dengan hati dulu. Punca kepada azab itu antara tiga ni hatilah. Tapi punca untuk mula-mula boleh belajar pendengaran. Wallahu alam, itu yang boleh kita kongsi secara ringkas. Ya Ji. Saya rasa pernah kita sebut dulu, kalau orang tu pekak, dia tak boleh dengar, nanti dekat akhirat dia akan diuji oleh Allah. Dia akan diuji. Allah akan perintahkan orang-orang yang dia waktu tua baru nak dapat petunjuk. Waktu tua tu bukan tua yang dia dah nyanyuk. Waktu orang yang pekak, mereka ini yang tak dapat petunjuk kerana ada masalah ni, di akhirat Allah akan uji dulu. Allah perintahkan mereka masuk ke dalam neraka. Mereka masuk, mereka akan masuk syurga. Dan kalau mereka berdegil, itulah maksudnya mereka tu ahli neraka juga. So mereka akan diuji di akhirat nanti. Tapi itu kalau pekat yang asal lah, kalau dah mula-mula dah dapat petunjuk, itu lain lah, itu ujian untuk dia. Okay, insyaAllah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.